Assalamualaikum. Nama aku Hora. Welcome to my YouTube channel. So untuk video kali ini sebenarnya aku nak sambung ulasan daripada 3 lagi karakter yang aku dapatkan hari itu, complete Suicide Squad BF King Shark tu. So untuk video kali ini aku akan sekali lagi cuba test footage tu dengan ISO 3.2K dan juga shutter speed 1/150. Aku nak tengok hasil dia macam mana nanti. So sebelum tu aku nak beri satu, nak kata peringatan pun ataupun sedikit soft reminder lah berkenaan kes COVID baru-baru ni. So sama-samalah kita jaga SOP dan sama-sama kita putuskan rangkaian COVID. Kepada yang baru sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa like video ni jika anda rasa video aku ni bermanfaat. Kita teruskan ke segmen yang seterusnya. Kembali lagi kita untuk kesekian kalinya dalam segmen Ulas Kaya. So untuk kali ini kita akan sembang pasal Mr. Polka Dot Man. So disclaimer, aku masih lagi tidak menonton cerita Suicide Squad sehingga ke hari ini dan aku tak tahu bila aku dapat tonton. Mungkin lepas dah masuk HBO ke. Sebab kat Malaysia ni dia tak sampai lagi HBO Max. So tak ada peluang lagi nak tonton macam mana dan aku bukan kaki download. So kita akan ulas. Terlebih dulu kita ceritalah pasal Polka Dot Man ni. Setahu yang aku tahulah, dia one of the key ataupun pillar character lah dalam cerita Suicide Squad tu. Walaupun jangka hayat dia tak lama sangat, tapi dia one of the last 4 yang survive until the end. Walaupun taklah the end sangat, tapi dia yang famous jugalah dalam cerita Suicide Squad ni. Watak dia dibawakan oleh David Matchleman. Lebih kurang macam tu lah. Mamat ni mula aku macam confused juga dengan Baba Yaga punya orang, tapi actually dia pernah buat cameo. Dia selalu macam watak-watak tempelan lah, tapi banyak notable punya karakter, contoh dalam Ant-Man. Dan dia ada juga cameo dalam The Dark Knight. Aku pun tak ingat situ punya dia lah, yang polis masa Two-Face tangkap tu kan, dan Batman selamatkan dia. So tanpa melengahkan masa lagi, kita ulas dulu dia punya kotak. Kat sini dia ada tulis BF. Dia one of part of BF tu. Dia cerita King Shark tu adalah karakter yang paling besar lah McFarlane Toys ni pernah cuba hasilkan. Dan kat depan ni dia ada nampak display apa yang kita akan dapat dalam tu. Selain daripada BF, kita akan dapat goggle, and then kita akan dapat effects lah, polka dot tu. And then kat tepi ni dah tulis, atas ni Suicide Squad, and then polka dot Suicide Squad lagi kat tepi ni. Kat belakang ni gambar actual character tu daripada scene movie tu, dia pose dengan baju polka dot dan wave yang keluar sekali dalam karakter yang keluar sekali dalam wave ni lah. Belah sini biasa je. So kita nyakotak dulu, and then kita ulas pula pasal figura ni. Okey, sekarang kita dah nyakotak figura ni daripada dia punya kotak tu lah. Nama punya kotak. So far Polka Dot Man ni kalau tengok dia punya karakter tu, mungkin dia dah buang apa dia yang ni, nak kata kalau yang karakter-karakter lain tu dia bertopeng. Aku tak beli yang tak bertopeng punya, kecuali yang ni at least nampak. Dan Harley Quinn lah, nampak dia punya ekspresi muka. Dari segi ekspresi muka dia sedikit off sikit, tapi okey lah juga. Dari segi dia punya mimik hidung tu nampak jugalah macam David tu sendiri.
So Google ni datang berasingan. So yang bestnya Google ni kita boleh letak macam ni, and then kita boleh buat satu lagi position, kita boleh letak kat atas untuk gayakan dia lah. Tu satu option yang agak menarik juga. Selain daripada Google ni juga dia punya dekat dia punya vision area dia tu, bahagian tu dia buat material tu as translucent ataupun loop cahaya, yang mana kita still boleh akan nampak mata karakter tu sendirilah. So selain daripada Google ni, dia juga datang dengan gauntlet. So aku nampak rasa gauntlet ni dia bagi dua saiz yang berlainan. So gauntlet yang ada dekat figura ni sendiri, dia sedikit besar, mungkin untuk efek yang dia datang sekali ni. So gauntlet ni boleh ditukar, tapi aku tak tahu sama ada dia kiri ataupun kanan, dua-dua boleh pakai ataupun tak. Yang ni gauntlet yang dipasang dekat karakter ni, bila dia packing memang sedikit besar lah. So selain daripada figura yang ada kat karakter dan aksesori yang disediakan ni, dia juga ada BAF King Shark tu sendiri. Dia bagi bahagian kepala dan tak silap aku belly kot, belly. So dia bukan torso part lah, dia bahagian belly tu. And then dia juga bagi stand. Sebab aku baru perasan dan aku tengok banyak ulasan-ulasan luar negara yang menggambarkan karakter McFarlane Toys ni suka nak stand. So dia bagi stand dan trading card dalam kotak tu sekali. So aku takkan ulas aksesori yang datang tu sekali, sebab aku takkan pakai lagi so far. So dari segi rekaan, dia mempunyai beberapa nama polka dot, bintik-bintik dan berwarna-warni di seluruh badan dia. Dia punya power dia tu, aku tengok ada satu scene tu, dia even badan dia sendiri pun akan keluarkan polka dot tu. So dia akan keluarkan efek ni untuk dia punya itulah, dia punya power dia tu, super power dia. Biasa nama Suicide Squad kan, apa nak expect benda pelik-pelik. So yang ni aku tunjuk macam ni lah. So aku rasa kalau pakai gauntlet tu mungkin dia akan loose. So dia kena pakai gauntlet yang sedikit besar ni lah untuk pakai aksesori tu. So kita letak tepi dulu. Dia punya tangan dia tu, kalau nak compare dengan Harley, dia ada dua reaksi yang berbeza. Satu dia macam holding something, tapi tak ada aksesori lain selain daripada polka dot effect ni sendiri. Dan satu lagi tangan dia sedikit open. So dia ada texture dekat dia punya baju. Dia macam pakai baju jacket, orang panggil jumpsuit ke and then dia ada beberapa texture selain daripada polka dot tu sendiri di bahagian tepi ni. So dia bukan plain lah. And then dia pakai boot ni pun macam boot marine, dan ada belt. So detailing dia dan scarf dia tu agak menarik juga. So kita tengok pula dia punya artikulasi dia, sebab semua yang digambarkan mempunyai 22 artikulasi McFarlane Toys untuk Suicide Squad ni. So kita tengok apa yang ada dekat kepala. Kepala ni macam dia ball joint hinge, sebab dia boleh ke atas ke bawah. Ni maksimum lah, yang kat atas aku kena ganggu sikit. Cuma disebabkan collar dia punya jumpsuit ni mengganggu, so dia tak boleh pusing banyak. Still boleh pusing 360 darjah. So untuk bahu jaket dia ni, dia datang macam two piece. Rasa kalau kita potong jaket dia ni, kita boleh access dia punya inner body tu lah. Tapi so far tak ada option, sebab yang luar ni dia punya jaket dia ni macam soft rubber.
dekat bahu dia ni kita boleh rotate 360 dan kita boleh ke depan sedikit dan ke belakang sikit. So dia macam terganggu dekat jaket ni lah. And then dekat bahu kita ada ball joint hinge. So kita boleh depa macam ni. Dan di bawah bahu tu kita ada swivel 360 double joint. Kalau nak compare dengan Harley Quinn tu aku rasa yang ni lagi soft lah. So kita tengok pula yang belah kiri macam mana. Dia punya ratchet hinge dia tu dekat double joint ni. So dekat gauntlet ni tak ada apa, tak boleh pusing. And then except dia punya wrist lah, dia ada ball joint hinge dekat wrist. So kita boleh rotate. Color scheme dia pun nampak macam David tu sendiri. Dia macam Latino sikit, orang Latino. Dekat torso ni banyak juga, kita boleh pergi ke belakang. So yang bahagian ni pun lembut, bahagian ni lembut dan bahagian atas ni pun lembut. Dia memang buat macam jaket soft rubber. Tali pinggang ni dia tak bergerak sebab dia molded sekali dengan lower hip ni. So kita boleh pusing 360 ke depan macam ni maksimum dan ke belakang macam ni. So agak boleh digayakan dengan lebih menarik lah. So dekat hip ni McFarlane, sebab yang ni dia tak macam Harley Quinn tu, dia tak ada gown apa. So dia punya tu joint dekat hip ni dia ada joint McFarlane Toys ni, aku tak tahu dia nak panggil apa, tapi dia bukan ball joint. Dia macam ada beberapa mekanisme. So kita boleh tarik ke bawah dan keluar kepak macam ni. Ni maksimum dan kita boleh tolak ke depan. Agak menarik juga, jauh dia boleh pergi ni. So tolak ke belakang. Yang belakang ni dia ganggu dengan soft rubber ni, tapi yalah logik lah kan, dia bukan ahli gimnastik. Kalau boleh tengok joint dia macam tu. So dia bukan ball joint hinge, tapi dia hinge consist of multiple component lah. Tapi itulah sayang dia tak ada swivel type yang mana Marvel ada. Tapi itu adalah karakteristik McFarlane Toys. So untuk lutut, seperti juga kalau nak compare dengan Harley Quinn, jauh lebih ketat. Tapi yang ni nampak boleh lagi diusahakan. Double joint ni bunyi dia agak kuat jugalah. So dia tak patah. Kalau nak compare dari segi dekat berat, kalau nak compare dari segi berat dengan Harley Quinn tu, rasa Harley Quinn tu lebih ringan lah sedikit daripada yang ni. Yang ni rasa macam solid juga. Dan dekat dia punya ankle, dia ada ball joint hinge. Dia boleh rotate, dia bukan rocker joint. And then dia ada toe joint hinge dekat depan tu. Adakah disebabkan dah boleh berdiri dengan. So verdict aku ataupun pendapat aku berkenaan figura ni, aku lebih suka in terms of dia punya design, dia punya rekaan dan warna dia. Dari segi rekaan, aku bagi 4.5/5. Dari segi keberbaloian, aku akan klasifikasikan sebagai 4.5/5 sebab aksesori dia pun lebih banyak daripada Harley Quinn. Dari segi artikulasi, 5/5 sebab artikulasi yang dia bagi tu semua kita boleh post, dan tak ada artikulasi yang dia bagi tu tak ada purpose lah. So aku rasa itu saja ulasan aku berkenaan Polka Dot Man.
Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum.